Kami ada sistem kerja perah tanpa cuti. Sepanjang tahun tak ada rehat. Kamu mesti mahir Adobe Photoshop dan sunting video. Faham Microsoft Excel. Tempoh percubaan setahun. Boleh dipecat bila-bila masa. Lepas percubaan bayar. Tak. Lepas percubaan pun tak bayar KWSP. Encik. Ada lagi soalan? Kalau begitu, berapa gaji kami? Gaji? Tempoh percubaan RM1,755. Lepas percubaan tambah RM195. Tapi, untuk jawatan yang kamu mohon ni, ketua ada tabiat pelik. Dia mahu pekerja. Sedia beri. Khidmat menggila segala masa. Macam mana? Boleh terima? Aku ni terima benda karut ke? Kerja apa punya teruk? Lebih baik, aku balik kampung cari rezeki. Budak celaka. Kalau tak nak, ramai lagi yang nak. Aduh. 3 bulan dah habis belajar, kerja pun tak jumpa. Sekarang terpaksa balik ke kampung terpencil ni. Tuhan, aku sembah kau. Tapi kau janganlah perlakukan aku macam sampah. Aduh, siapa? Siapa lontar aku? Tahniah hos memperoleh sistem kaya raya jelajah gunung. Jelajah gunung cari harta boleh bantu hos. Kumpul mata pengalaman. Mata pengalaman boleh tukar. Alat tuah dalam kedai sistem. Jangan berlengah. Mulakan jelajah gunung. Apa benda ni? Sistem jelajah gunung? Aku cuma dengar jelajah pesisir cari hasil. Tak pernah dengar jelajah gunung. Ayam hutan liar seekor. Sistem beri panduan. Ada ayam hutan liar seekor di sana. Tak kisahlah, pergi tengok dulu. Wah, sistem jelajah gunung ni rupanya betul-betul wujud. Inikah pampasan Tuhan? Kerana tak dapat kerja? Tak kisahlah, bawa pulang ayam ini dulu untuk mak aku tambah tenaga. Aisyah, rumah ini kau dah duduk bertahun-tahun. Sekarang anak aku Azlan nak kahwin. Sebagai makcik, rumah ini kau kena kosongkan untuk bilik pengantin dia. Ah? Kak, rumah ini ayah dia tinggalkan untuk aku dan Farid. Mana boleh bagi Azlan? Alahai, apa tinggalkan untuk kau? Rumah ini milik keluarga Rahman. Anak aku Azlan, lah anak sulung cucu sulung, patutlah rumah ini untuk dia. Bukankah kau kata anak kau Farid pandai masuk universiti? Pergilah cari dia di bandar. Tak payah cari. Aku dah balik. Cepatlah bawa mak kau pindah. Kalau tertangguh perkahwinan Azlan, nanti aku tunjukkan. Kalau tak silap aku, Azlan masih ada hutang judi, belum habis bayar kan? Kalau orang kampung tahu, Azlan malas kerja. Suka berjudi, siapa dalam kampung berani kahwin dengan dia? Kau ugur aku? Mark. Farid ni mahasiswa. Banyak tahu. Jangan berkeras dengan dia. Hah! Hari ini kami lepaskan korang dulu. Jom Azlan. Jalan baik-baik, jangan tersungkur. Anak, kita pergi sana? Jom. Farid, kau masih tak jumpa kerja? Alamak, Mak. Walaupun aku tak kerja pun, aku tetap boleh jamin Mak hidup senang. Bercakap karut lagi. Mari sini. Ambil duit ni. Kat bandar banyak benda nak beli. Jangan susah-susah diri sendiri. Mak, duit ni Mak dapat dari mana? Sekarang musim tanam tak sibuk? Aku ikut orang kampung naik gunung cari herba, tukar duit. Jelajah gunung. Kenapa aku tak terfikir? Gunung ni penuh dengan harta karun. Aku ada sistem kaya raya jelajah gunung. Kalau boleh kaya dengan jelajah gunung, tak perlu lagi tengok muka orang lain. Mak, aku nak jelajah gunung juga. Mahasiswa ni ke? Kenapa? Tak boleh hidup kat bandar? Turun gunung cari herba pula? Mahasiswa pun cari herba? Farid, kau tahu tak apa dia maksudkan herba? Sistem kaya raya jelajah gunung diaktifkan. Kulat poria liar. Mengesan di hadapan 200 meter. Ada banyak kulat poria liar. Kulat poria, benda ni lagi bernilai berbanding herba biasa. Farid, sana kawasan bukit terbiar. Kau nak pergi sana buat apa? Tak payah jaga hal aku. Yang aku nak gali ni, barang berharga. Hei Farid, si tak guna. Biasanya cari kerja pun susah. Si tak guna ni, nak jumpa apa yang bagus. Jom kita pergi tengok.
Wah, sungguh besar. Kaya. Seleri liar. Dengan... Alamak, yang ni lagi besar. Ni mesti bernilai ribuan ringgit. Farid, aku ingat kau jumpa benda berharga. Sepuntung kayu busuk. Dah datang gunung. Cari kayu api ke? Apa kayu busuk? Ni ubat tradisional. Tak tahu apa-apa langsung. Ubat ke? Kau si tak guna pun boleh jumpa ubat? Jangan cuba tunjuk hebat. Betul lah, Farid gali lama. Dapat kayu busuk macam ni? Boleh nilai berapa? Tak, barang Farid gali tu macam betul ubat. Apa kau merepek ni? Sepuntung kayu busuk, boleh jadi ubat apa? Ni seleri. Dulu aku pergi pekan, pernah nampak masa beli ubat. Satu tahil boleh jual RM4.50. Apa? RM50? Ada orang yang tahu ni. Mak Long. Tadi nak ajak Mak Long gali seleri sama. Tak sangka Mak Long pandang rendah. Kata ni kayu busuk. Alamak, tak boleh buat apa dah. Seleri RM50 sekali ni. Aku seorang kena gali lah. Farid, berhenti. Silakan ambil keladi liar itu. Tolong, ada tebuan. Dia, kawan sejak kecil aku, Siti Iskandar. Tak boleh. Aku kena selamatkan dia. Sistem. Mata pengalaman 30. Sistem boleh guna mata pengalaman. Untuk tukar sud pelindung di kedai sistem. Wah, satu set sud pelindung 10 mata pengalaman. Mahal sangat. Tak apalah demi si Siti. Aku beli sajalah. Aku datang. Farid, kau buat apa sini? Jangan tanya banyak. Cepat pakai ini. Wah, Farid, hebatnya kau. Walaupun dia sangat lebah gunung liar, banyak kali, tapi ini kali pertama, aku dapat madu liar. Boleh dikira rezeki tak disangka. Oh ya, kenapa kau tiba-tiba balik? Sejak kau pergi luar kampung belajar, langsung tak ada kabar. Tak dapat kerja, jadi baliklah. Lagipun, ayah aku seorang urus hasil hutan di gunung. Aku risau juga kalau tinggal jauh. Baguslah kalau macam tu. Aku ada ubi keladi liar ni, dengan madu liar. Pakcik Iskandar nak beli tak? Nak, boleh jual harga elok. Baguslah, jom kita pergi sekarang. Selamat pagi, Makcik Aisyah. Bagus. Siti, awak pun dah balik? Ya, makcik. Farid hebat sangat. Dia jumpa herba ubat-ubatan di atas gunung. Herba ubat-ubatan? Farid, awak kenal herba ubat-ubatan? Faham sikit-sikit lah. Kalau tak ada sistem ni, mana mungkin aku kenal. Benda macam akar kayu ni adalah herba. Makcik, herba-herba tu dengan madu liar dijual habis dapat RM1,950. RM1,950? Rohana Baharom Azlan Rahman, korang datang nak buat apa lagi? Farid, awak curi fuling liar mak aku. Berani pula tanya kami datang nak buat apa? Fuling liar tu aku yang gali atas gunung. Mana boleh jadi milik mak kau? Farid, aku pun nampak fuling liar tu. Siapa tahu awak diam-diam gali semua. Tak boleh, aku tak kisah. Duit tu awak kena bahagi separuh dengan aku. Korang tak berpatutan langsung? Tak apa. Aku ada cara nak ajar dia. Mak Long tengok aku gali atas gunung. Sebakul besar fuling liar. Jual pun cuma dapat RM1,000. Yang sebenarnya berharga ialah madu liar tu. 2 tin saja boleh jual RM2,000. Madu liar. Ya, awalnya terfikir nak ajak Abang Azlan ambil madu esok. Tapi siapa sangka kau rupanya nak rampas duit aku. Baiklah kau sedar diri. Kalau kau nak bawa Azlan naik gunung cari madu, tak payahlah duit ni. Tak puas-puas nak ambil kesempatan. Abang Azlan tu, jom kita naik gunung esok. Naik gunung? Boleh. Tapi aku cakap, madu liar tu, semua mesti jadi hak aku. Semua jadi hak kau. Mak, jom kita balik.
Farid, adakah Azlan betul-betul nak rampas madu kau? Biar dia rampas lah. Mak, lebah gunung atas tu sangat ganas. Tanpa alat pelindung. Nak ambil madu, pastilah kena patuk sampai bengkak. Ubi keladi liar, batu kristal sarang ayam hutan. Gunung ni cuma ada hasil biasa je. Nak cari duit banyak, mesti masuk pedalaman gunung. Farid, kita dah sampai. Jom masuk gunung. Baik. Jom masuk gunung. Siti, kau perempuan buat apa? Suka sangat naik gunung? Ketua kampung suruh aku cari tanaman komersial yang boleh ditanam luas supaya kampung kita cepat kaya. Tanaman komersial. Ubat-ubatan pun dikira? Dikira. Awak jumpa banyak ubi keladi liar. Maknanya iklim sini sesuai untuk herba tumbuh. Farid, awak memang hebat. Bergosip apa tu? Madu liar. Aku nak madu liar. Kenapa tergesa-gesa? Madu liar yang kau nak ada di depan. Amaran, di hadapan ada banyak lebah gunung liar. Madu liar yang kau nak ada di sana. Betul ke? Kalau tak percaya, bagaimana kalau aku dan Siti ikut sama ambil sedikit? Jangan harap. Madu liar 1000 sekaleng. Semua milik aku. Tamak sangat nanti kena sengat lebah. Farid, kita pergi mana lagi? Gunung ni penuh dengan harta. Hari ini sasaran kita ialah dapat RM10,000. Baik. Herba urat ginjal, herba penaraja, cordyceps. Di sana, herba urat ginjal. Jom. Di sini nih, Farid, herba urat ginjal apa benda tu? Aku tak pernah dengar pun. herba urat ginjal nih, nama gelarannya herba pembangkit tenaga. Lelaki makan, jadi kuat padu. Perempuan nampak, sorak kuat-kuat. Alamak, Ada juga herba penaraja nih. ini apa? Benda ni, lelaki makan, perempuan makan untuk kecantikan. Untuk kecantikan? Bagus ni. Di sana, ada benda bagus. Jom. Cordyceps. RM325 sebatang. Farid Rahman, banyaknya barang baik, hebatnya awak. Aduh, ini baru permulaan. Barangan terbaik. Semua ada di pedalaman gunung. Di kesan 2 kilometer dari sini, ada Ganoderma 100 tahun. 1000, 2000, 3000. Wang hantaran maya dah ada. Tolong. Siti Iskandar, Farid Rahman. Kamu berdua buat apa kat sini? Pak Cik Iskandar, saya nak jelajah gunung cari hasil dengan Farid. Gunung ni, ada apa yang bagus? Farid kata ada Ganoderma dalam gunung. Kami cuma nak lihat-lihat. Lihat-lihat. Dengar tak? Siti kata dia orang nak gali Ganoderma. Ganoderma. Mengarutlah. Dah hidup kat sini, separuh umur, tak pernah nampak Ganoderma. Mustahil dia jumpa. Tak semestinya. Semalam Farid, bukannya gali benda tu. Poria, saya dengar, dijual RM3,000. 3,000. Ya. Jom, kita pergi tengok. Farid, depan ni dah pedalaman gunung. Kenapa masih tak nampak Ganoderma? Ganoderma 100 tahun, 600 meter. Dah nak sampai. Dengar kata depan ni ada serigala. Tak takut ke? Takut apa? Kalau ada serigala, saya lindungi awak. Jahatnya. Ganoderma yang tuan cari berada berdekatan. Aduh, sistem ni ada panduan arah sendiri. Tapi dia tak beritahu aku, Ganoderma tu di mana? Apa awak cakap? Tak ada apa, Siti. Maksud aku, Ganoderma ni patutnya ada dekat sini. Kita cari berasingan. Kan aku dah kata mereka takkan jumpa pun. Buang masa je. Ingatkan Farid Rahman ni, ada kehebatan sikit. Aku jumpa Ganoderma. Wah! Aku jumpa Ganoderma 100 tahun. Gali. Dapat. Betul pun mereka berjaya gali. Bentuk ni, warna ni, ini Ganoderma 100 tahun. Bernilai RM65,000. 65,000? 5 tahun pun aku tak dapat duit sebanyak tu.
Alamak, memanglah orang yang berpendidikan tinggi. Baru 2 hari balik gunung dah jumpa banyak barang berharga. Jom, balik kampung sebarkan berita gembira. Farid, awak memang hebat. Macam mana awak tahu? Ada Ganoderma di sini? Aku baca dalam buku. Buku apa? Bagi aku tengok sikit. Jangan sibuklah. Tengoklah sikit. Tengok sikit. Siti, awak bersusah payah hari-hari ini. Lepas Ganoderma ni ditukar duit, apa habis tahun awak? Awak baik simpan duit untuk bina rumah. Keluarkan mak awak dari rumah lama tu. Pindahkan dia keluar. Supaya Mak Long Baharom tu tak selalu menyusahkan korang. Baik. Terima kasih. Bila aku dah pindah, aku akan balas budi kau. Hari dah gelap. Tapi budak-budak ni, kenapa belum balik dari gunung? Mesti Azlan kami dapat banyak madu liar. Sebab tu lambat. Tenanglah, jangan gelisah sangat. Gali. Dapat. Dapat. Gali. Dapat. Azlan kami dapat madu liar. Mana ada madu liar? Ganoderma. Ganoderma. Farid dengan Siti. Gali Ganoderma di gunung. Dapat? Sekuntum besar macam ni? Kata, Nilai RM65,000. Budak celaka Farid ni dapat Ganoderma. Azlan kami mana? Tak nampak Azlan Rahman. Tak nampak pun. Mana boleh jadi? Mak, aku dah balik. Kami dah balik, Mak. Farid. Dengar kau gali dapat Ganoderma? Mak, Farid, Azlan kami mana? Azlan Rahman tak nak kami ikut. Pergi cari madu sama-sama. Dia sekarang kat mana? Kami pun tak tahu. Aduh. Mak, aduh. Anak, kenapa jadi macam ni? Kena gigit teruk sampai macam ni? Nak kahwin lagi? Mana ada gadis nak tengok kau? Mesti lari lintang pukang. Semua salah dia. Kalau bukan sebab dia, suruh aku pergi ambil madu sendiri. Dia tarik Siti Iskandar lari. Aku pun takkan kena gigit teruk macam ni. Abang Sepupu Rahman. Kau ni fitnah aku lah. Itu kan kau sendiri tak nak aku ikut Siti Iskandar pergi. Rebut madu kau, memaksa nak pergi sendiri. Budak celaka. Nanti aku koyak kau. Aku ingatkan kau. Pukul orang itu jenayah. Kalau kau tak takut aku buat laporan polis, cuba kau sentuh lagi. Korang... Ayo, aku tak nak hidup dah. Tak ada keadilan dah. 2 beranak Farid Rahman ni. Bukan setakat rampas rumah kami. Tapi sebabkan anak aku kena gigit macam ni. Memang tak ada keadilan. Kak Ipar Rahman, kita bincang baik-baik. Aku tak peduli. Anak kau beranak aku kena gigit macam ni. Korang lagi duduk rumah kami. Mesti bayar ganti rugi. Farid, rumah ni kau dah duduk sejak kecil. Mana mungkin jadi rumah dia? I tak mau dengar logik lah. Sejak ayah aku mati, dia asyik cakap, mak aku ni orang luar berlainan keturunan. Rumah ni pun memang untuk Azlan Rahman. Dia cakap selalu sampai dia rasa betul rumah dia punya. Melampau sangat menindas orang. Apa sebenarnya kau nak? Aku dengar kau gali Ganoderma bernilai RM65,000. Ganoderma tu mesti kau bagi aku. Kalau tak aku halau. Kau semua keluar. Kak Ipar Rahman, aku mohon Farid tak boleh. Tak ada tempat tinggal. Mak, janganlah merayu pada mereka. Rumah ini milik kita, tak siapa boleh rampas. Bertahun-tahun kau ugut mak aku. Duit simpanan mak aku yang kumpul bersusah payah. Semua kau ambil. Wang pampasan kematian ayah aku pun. Berapa banyak duit keluarga kami kau hisap. Sekarang masih berani nak rumah? Nak Ganoderma? Jangan berangan bukan-bukan. Memang menyusahkan. Begitu kejam menindas, ibu balu dengan anak yatim. Kamu berdua, seorang orang luar berlainan keturunan, seorang lagi sampah, yang kerja pun tak dapat. Apa hak kamu nak tinggal dalam keluarga Rahman? Kau pun bukan keturunan Rahman juga, kan? Macam mana? Kau pun tak ada nama Rahman. Aku tak nak peduli. Azlan Rahman itu cucu sulung keluarga Rahman. Rumah ini memang patut jadi milik dia. Memang patut. Cucu sulung? Sulung apa? Cucu apa? Aku cuma tahu. Rumah ini milik keluarga kami. Tak sesiapa boleh rampas. Nak rumah? Boleh saja. Ganoderma tu? Bagi aku Ganoderma bernilai RM65,000 tu. Anggap saja itu sewa rumah. Makcik Rohana, kau ni betul kejam. Rumah apa yang kau ada, sewa sampai RM65,000? Aku tak peduli.
sama ada bagi aku Ganoderma, atau kau keluar dari sini. Baik, aku pergi cari bantuan. Kau pula? Kalau nak duduk, duduklah sini. Nak Ganoderma? Mimpilah. Nak rumah? Jangan berangan bukan-bukan. Kau, Farid, kita dah bergaduh dengan Mak Long Baharom pasal rumah ni bertahun-tahun. Sekarang kau dah berjaya. Apa kata kita bagi je rumah lama ni kat dia orang? Bukan macam tu. Orang hidup mesti ada maruah. Peringatan penting. Di bawah lokasi HOS, terdapat banyak harta karun. Artifak cat purba, congkong emat, cat hijau, seramik. Harta karun. Ada harta karun bawah rumah lama ni. Harta karun bernilai puluhan juta. Kalau macam tu, aku nak kaya raya ni. Aku nak kaya. kau cakap harta karun? Kau cakap dalam rumah lama ni ada harta karun? Rohana Baharom tamak dan tak tahu malu. Jangan bagi dia tahu ada harta bawah tanah. Adalah, ayam aku ni boleh telur emas. Dengan babi belakang rumah tu, gemuk sihat, makan pun lebih baik dari kau. Yang mana satu, bukan harta. Itu bukan harta karun lah. Jangan alih topik. Korang keluar dari sini. Berani sungguh kau. Berani kamu suruh penyelamat kampung kami keluar? Farid Rahman. Dia penyelamat apa pula? Farid Rahman ni jumpa ubi keladi liar di gunung, dah disahkan boleh ditanam secara besar-besaran dalam kampung. Lepas ni, rezeki semua orang dah ada jaminan. Farid, saya datang nak ucap terima kasih. Tak payah cakap macam tu. Kalau ada rezeki, kita kongsi sama. Rumah ni sepatutnya milik Azlan anak saya. Rumah ni atas nama Farid Rahman. Kalau korang nak buat hal lagi, saya halau korang keluar kampung Sungai Besar. Jalan baik, tak hantar. Jangan ingat, ketua kampung sokong kau. Kau boleh berlagak. Nanti ketua kampung tak ada. Nanti. Farid, Siti dah bagi tahu saya tentang idea kau. Nak bina pusat tanaman dalam kampung dulu, idea bagus. Tapi sumber kewangan, Itu, jangan risau. Masalah duit, saya carikan jalan. baik. Lepas ni, rakan kongsi tertinggi untuk pusat tu. Ialah kau, Farid Rahman. Kau ada duit ke? Nak buka pusat tanaman? Shilling purba zaman Ming, nilai RM325,000. Duit ada dalam tanah. Wah, banyaknya. Ini shilling purba. Barang antik ni, berapa nilai? 50,000? Tapi, ini pun tak cukup untuk modal permulaan. Bina pusat ternakan. RM325,000. 500,000? Sangat berharga? Farid, awak betul nak derma duit ni pada kampung ke? Awak boleh guna duit ni baiki rumah lama. Buka pusat tanaman. Memang bagus. Kita mesti sokong. Tentang baik pulih rumah lama tu, bawah tanah ni banyak lagi harta. Tak kisah pun, Farid, awak baik sungguh. Saya nak beritahu berita baik ni pada ketua kampung. pergilah. Farid, bersenam ke? Pakcik ketua kampung, apa hal datang sini? Siti dah bagi tahu saya pasal duit tu. Pakcik, nak minta tolong sikit. Pakcik, cakap sajalah. Kalau boleh tolong, saya pasti tolong. Pakcik nak awak pergi ke gunung. Cari lagi hasil hutan jarang. Kita buka pusat tanaman pelbagai jenis. Ini, Farid, awak jangan risau. Pakcik takkan bagi awak kerja percuma. Asalkan awak jumpa satu jenis hasil hutan yang boleh ditanam, kampung ni akan bagi awak RM10,000. Lepas tu, kalau pusat tu berjaya, awak dapat 10% bahagian. Macam mana? murah hati. Setuju. Bahagian pusat tanaman. Ini pendapatan tetap tinggi. Lagipun saya ada sistem, cari hasil hutan bukan masalah. Untung pasti. Kalau saya jumpa hasil hutan jarang, bukankah saya pun boleh dapat bahagian? Farid Rahman, kali ini saya pasti mendahului awak. Ada cendawan birch depan. Bagus nih. Tapi, gumpalan kayu hitam pekat ni, buat apa? Alamak, awak ni tak tahu apa-apa. Cendawan birch ni boleh turunkan kolesterol. Sesuai untuk orang tua yang berumur. Kalau macam tu, aku nak kumpul sikit untuk ayah aku makan. Darah tinggi dia naik selalu akhir-akhir ni.
Di Kesan. 300 meter depan, banyak cendawan matsutake liar. Cendawan matsutake liar. Di pasaran, boleh jual 500 lebih sekilo. Kalau boleh tanam secara berkumpulan, kampung kita boleh hidup makin senang bersama. Tapi, kawasan depan tu, pedalaman gunung dah. Dengar-dengar ada beruang hitam. Aku takut. Alah, itu semua tipu budak-budak aja. Cendawan matsutake liar 500 lebih sekilo, awak tak nak ke? Tapi, Jangan tapi dah. Aku lindungi awak. Cepat jalan. Tengok, aku tak tipu kan? memang ada cendawan matsutake. Mana boleh aku tipu awak? Bidara liar. Sana pun ada bidara liar. Aku pergi tengok Bidara liar. Apa gunanya? buah bidara liar ni. Kalau dikisar dari serbuk bancu air minum, boleh rawat sukar tidur. Sesuai jual pada orang bandar. Aku dengar, barang ni boleh jual. 500 lebih sekilo juga. Aku pun tak suka tidur. Lagi bagus cendawan matsutake. Sedap dimakan, lagi bernilai. Kenapa tiba-tiba gelap? Siti Iskandar. Aku kenapa? Jangan cakap. Perlahan-lahan. Datang ke sini. Tolong, ada beruang. Siti. Lari Siti. Tak larat nak lari. Sistem. Ya, Tuan. Di Kesan diserang beruang. Boleh tukar senjata. Di kedai sistem. Pelancar roket? Nak pelancar roket. Pelancar roket? Perlu 10,000 mata pengalaman. Mata pengalaman Tuan tak cukup. Aku dah nak mati. Kau cakap pasal ni? Senapang? Senapang pun boleh. Senapang. Perlu 5,000 mata pengalaman. Buat masa ini pun tak boleh ditukar. Cakaplah apa yang boleh ditukar. Telah ditukar 300 mata pengalaman. Untuk satu busur kuat. Semoga berjaya, Tuan. Busur kecil macam ni. Boleh lawan beruang liar ke? Alamak. Tak kisahlah. Aku cuba nasib. Hati-hati. Lari dah. Habislah takut. Kau luka. Farid. Kau risau sangat pasal aku? Keadaan tadi sangat bahaya. Kau masih datang selamatkan aku. Aku yang bawa kau naik gunung. Takkan biar kau dimakan beruang. Aku ingat Ingat apa? Ingat. Kau pun suka aku. Farid. Kenapa muka merah? Tak pernah kecium ke? Mana ada tak pernah. Oh, Hari ni, walaupun ada halangan, tapi kami jumpa cendawan matsutake. Boleh dikira ada hasil jugalah. kau nak alih topik. Nampaknya memang budak mentah. Siapa kau cakap? Kaulah. Memang susah nak cari hasil gunung. Nasib baik, aku ada persediaan. Cendawan tiram beli di pasar raya ni. Dengan yang atas gunung. Tak ada beza pun. Ketua kampung. Itu nampaknya ketua kampung dengan Azlan kan? Aku ada hasil gunung. Nak bagi ke awak? Turunkan aku. Ketua kampung. Saya dengan Farid datang. Hantar hasil gunung. Korang jumpa benda baik apa lagi? Hari ni, ada sedikit halangan. Cuma jumpa sikit cendawan matsutake. Cendawan matsutake? Ini memang barang bagus. Apa nak bangga sangat? Ketua kampung, ini pun cendawan matsutake. Wah. Anak sulung keluarga Rahman. Anak cucu kesayangan. Dibesarkan manja. Gunung pun tak pernah naik. Kau boleh kejar cendawan matsutake? Kenapa? Korang saja boleh cari duit. Aku tak boleh ke? Azlan Rahman, cendawan matsutake kami ni. Kami lawan beruang hitam, berjuang mati-matian. Baru dapat. Kau punya boleh jumpa? Mana tak boleh? Aku nak tengok. Dalam bakul kau ni, sebenarnya ada apa benda? Hahaha. Azlan Rahman. Cendawan tiram ni, awak beli dari kedai runcit kampung kan? RM10 je. Boleh beli satu beg besar. Berani pula nak jual RM10,000? Puas hati tak malu? Ini bukan cendawan matsutake ke? Cendawan aku ni nampak pun sama je kan? Azlan, orang yang pernah naik gunung betul?
boleh nampak dengan sekali pandang. Ini langsung bukan cendawan Matsutake. Azlan, jangan buat hal. Farid, seperti yang dijanjikan, asal awak jumpa satu jenis hasil gunung yang boleh ditanam, saya akan bayar awak RM10,000. Nanti saya bank in. Terima kasih, Ketua Kampung. Dulu awak derma RM325,000 untuk kampung. Saya belum sempat ucap terima kasih. Ada masa, datanglah makan di rumah. Baik. Tahniah hos capai pencapaian kemakmuran bersama. Buka kunci fungsi perlindungan harta karun. Fungsi perlindungan harta karun? Ada apa gunanya? Selepas fungsi perlindungan diaktifkan, harta karun yang ditanda hanya hos seorang sahaja boleh dapat. Sesiapa yang cuba curi harta karun akan kena hukum oleh perangkap yang sistem tetapkan. Wah, bagus ni. Ada firasat, perangkap ni, tak lama lagi akan ada orang bertuah datang. RM325,000. Farid, mana kau dapat? Mesti gali harta karun dari bawah tanah, lalu ditukar. Dulu kata tak ada, rupanya tipu kami saja. Farid! Malam ni aku pergi curi semua harta karun. Farid, kau suka aku atau tak? Alamak, dah cium masih tanya? Mana boleh sama? Kau tak pernah cakap sendiri. Cium aku dulu, cepat. Alamak. Aku tak nampak apa-apa. Korang teruskan, ha? Farid, kau cakap malam ini Azlan akan curi barang berharga. Kita tak boleh jaga sini sepanjang malam lah. Jangan risau. Aku ada cara. Malam ni kita pikat dia datang dulu. Baik. Azlan, kau cakap Farid, rumah dia ada harta bawah tanah. Betul ke? Semestinya betul. Kalau tak, mana dia dapat RM325,000 untuk derma kat kampung? Mak! Kita tunggu sini saja. Tunggu mereka semua tidur. Kita masuk gali semua harta karun, baru pergi. Wah! Lagi jumpa satu, barang antik harga RM455,000. Bawah tanah rumah kita ni penuh dengan harta karun yang bagus. Kita kena tanam balik tanah baik-baik supaya tak diidam pencuri. Memang harta karun ni berhari-hari pun tak habis gali. Betul kata kau. Jom kita balik rumah. Baik. RM455,000. Duit ni cukup aku kahwin 3 bini. Budak celaka ni, ada barang baik, tak nak kongsi dengan kita? Sama ego macam mak dia. Sistem membuka fungsi perlindungan harta karun. Perangkap ditetapkan sebagai jala penangkap binatang. Diterima. Fungsi perlindungan telah diaktifkan untukmu. Sesiapa sahaja selain kamu yang menghampiri harta karun akan terpijak perangkap. Kena! Dah nak kena! Mak, kat sini, aku nampak Farid Rahman gali keluar satu pasu antik dalam tu. Anak mula gali. Farid Rahman ni nak makan sorang-sorang. Kita tak bagi dia dapat apa-apa. Aduh, kenapa ada jala penangkap binatang ni? Farid Rahman. Mesti Farid Rahman yang pasang perangkap ni. Farid Rahman budak celaka ni, aku tak akan lepaskan dia. Hahaha. Tolonglah, tolong. Rohana Baharom Azlan Rahman. Kamu berdua, kenapa terperangkap dalam jala ni? Ketua kampung, tolonglah kami dapatkan keadilan. Ini, Selamat pagi, Pak Cik Ketua Kampung. Pagi-pagi buta dah merengek.
Tengah tidur pun dah dengar. Ketua kampung. Semua salah Farid Rahman. Dia sengaja pasang perangkap nak celakakan kami. Farid, ada apa sebenarnya? Jala penangkap binatang aku ni diletak elok-elok di belakang rumah. Kamu masuk curi, terpijak perangkap. Apa kena-mengena dengan aku? Aku pun belum lapor polis pasal cubaan mencuri kamu. Kamu yang berani nak adukan aku? Kamu tuduh bukan-bukan. Cakap, betul tak kamu datang lagi tengah malam nak curi barang Farid? Kami... Memang tanggung sendiri. Kampung sungai besar kita, macam mana boleh ada dua sampah masyarakat macam kamu ni? Cepatlah berambus. Nanti kita berjumpa lagi, Farid Rahman. Serpihan batu penunjuk lombong jet dikesan. Ini batu biji? Mungkin ada urat biji di gunung ni. Urat biji bukan macam herba atau hasil gunung main-main kecil tu. Kalau betul ada urat biji, seluruh kampung sungai besar boleh hidup senang dengan hasil lombong. Farid, batu ni ada masalah ke? Pakcik ketua kampung. Pakcik banyak pengalaman. Pakcik kenal tak siapa yang beli barang antik atau jet? Kenal pemilik kedai antik Zakaria di bandar tu. Dulu dia pun orang kampung kita. Nak jual barang antik ke? Aku suruh dia balik sebentar supaya awak tak datang sia-sia. Baik, Pakcik ketua kampung. Saya serah pada awak lah. Hari ini kita gali semua harta karun yang ada bawah tanah ini. Mari kita mulakan. Jom buat. Banyaknya barang antik. Nilainya mesti berjuta-juta ringgit. Farid, bukankah awak kata dulu, barang antik ni kena gali perlahan-lahan? Kenapa tiba-tiba gali semua sekali? Mari aku nak bagi tahu satu rahsia. Rahsia apa? Aku curiga gunung kita ni ada lombong jet. Lombong jet? Kalau betul ada lombong jet, kampung kita ni bukan nak jadi kaya raya? Sebab itu, duit jual barang antik ni kita gunakan untuk bina lombong. Bawa seluruh kampung hidup senang. Farid, awak memang ada kesedaran. Memang patut jadi teman lelaki aku. Farid, aku bawa Pakcik Zakaria. Pakcik Zakaria ni suka sangat kumpul barang antik dan jet. Inilah yang aku cerita. Tahu ke kedai antik? Dari bandar. Pakcik Zakaria. Wah. Alamak. Zaman Ming. Zaman Qing. Bekas Dinggangsa. Pasu jet musim bunga zaman Song. Barang bernilai. Farid. Pasu ni pakcik beli dengan awak. RM325,000. RM325,000. Pasunya zaman Qing, barang kemas-emas perak. Pasu jet musim bunga berukir dari relauding zaman Song, nilai pasaran RM600,000. Alamak. Pakcik Zakaria, waktu lalu kedekut. Pasu saya ini bernilai RM600,000. You ambil dengan harga RM300,000 saja? Apa? RM600,000? Tak boleh, tak boleh. You hanya beri kami RM300,000. Kami tak nak jual lagi. Harga boleh dirunding. Janganlah tergesa-gesa. Pakcik Zakaria. Saya percayakan awak sebab itu bagi awak ambil barangan antik keluarga Farid Rahman. Saya tak sangka awak sekejam ini. Semua ini barang baik. Kalau awak tak nak, ada orang lain nak. Jangan. Hei, dalam bidang antik kami memang begini. Sebut harga tinggi dulu, kemudian harga sebenar. Lagipun, saya tak kata tak nak. Pakcik Zakaria, barang saya ini semuanya barang baik. Jadi tolong beri harga yang jujur. Kalau ada apa-apa pada masa depan, barangan antik dan jet macam-macam, saya masih akan cari awak untuk jual. Budak. Tak sangka awak cukup tahu pasal ini. Kalau anak saya tak tahu pasal ini, bukan dah kena tipu oleh awak? Kalau semua di atas meja ini dijumlahkan. Saya bagi awak RM50 juta. Pakcik Zakaria, awak terbuka. Terbuka, mari. Tahniah, hos mata pengalaman penuh. Buka kunci kemahiran mengesan urat biji. Dikesan sebahagian, bahan biji jet kotan.
Hanya ada beberapa batu mentah Lombong Jet ini. Nampaknya, sini dah dekat Lombong Jet. Tak kisahlah, bawa balik batu mentah ni dulu. Farid, ni semua urat biji jet yang kau cakap tu ke? Ya, tapi sini bukan pusat urat biji. Jadi kita bawa balik batu mentah ni dulu. Lepas tu ajak orang kampung naik Lombong sama-sama. Tapi batu ni nampak macam batu biasa je. Tak ada beza pun. Farid, kau tak silap tengok ke? Aku dah cari banyak sangat hasil gunung. Bilalah aku silap tengok. Betul juga. Jom pergi. Farid, kenapa kau masih kat sini? Berdating ke? Rohana Baharom. Dah pergi rumah kau buat hal lagi? Apa? Aisyah, dengar-dengar rumah kau jual barang antik dapat berjuta-juta? Ambil 2 juta untuk Azlan kami kahwin? Patut kan? Kak, dengar cakap siapa? Kalau rumah kami ada duit sebanyak tu, mana mungkin tinggal rumah lama? Aku tak peduli. Azlan kami nak kahwin dah. Kau sebagai makcik, kenalah keluar duit tolong. Tak bagi maknanya egois. Oh, Farid dah balik. Farid balik. Baguslah. Abang sepupu kau nak kahwin. Dia kan cucu sulung keluarga. Kau mesti sokong kewangan. Bagi 2 juta aja. 20 juta ringgit. Boleh, Mak Long Baharom. Saya doakan Mak Long sentiasa gembira, sentiasa bahagia. Wak buat gila apa? Buat bodoh apa? Saya dah dengar kabar. Wak jual barang antik dapat 50 juta ringgit. Semua ni harta pusaka keluarga Rahman. Ambil 20 juta apa salahnya? Alamak, keluarga Rahman ni miskin sangat. Hidup susah sangat sampai tak cukup makan. Mana ada harta pusaka. Apapun, kalau awak nak telan sorang-sorang, tak boleh. Wak memang kedekut. Rohana Baharom, rumah awak tak ada kerja ke sampai setiap hari datang cari pasal? Saya tak peduli. Kenapa dia boleh kaya raya? Anak saya, kahwin pun tak mampu. Tak bagi duit, tak apa. Kalau macam tu bagi hasil jelajah gunung awak hari ini, pada saya, Mak Long Baharom, Mak Long nak hasil jelajah gunung saya hari ini. Betul? ya, awak kenal banyak barang berharga. Hari ini walaupun awak bawa turun setumpuk akar kayu, pun kena bagi saya. Siti tolak batu tu ke sini. Baik. Ini batu. Setumpuk batu tak guna. Wak nak bagi pada pengemis ke? Mak Long Baharom. Jadi Mak Long tak suka longgokkan batu-batu aku ni. Alah, ini kan batu alas jamban. Aku tak nak. Aku nak duit, beri duit. Baik. Mak Long sendiri kata, tak nak batu-batu ni. Jangan menyesal nanti. Farid, mungkinkah batu-batu ini barang berharga? Betul, Ketua Kampung. Ini bukan batu biasa. Ini batu mentah Jet yang aku dan Siti dapat di gunung. Farid, kau tengah mimpi ke? Batu je di mana-mana. Itu jet kotan? Pakcik Ketua Kampung, Farid bawa balik banyak barang bagus dari gunung. Kalau orang lain tak percaya Farid, awak pun tak percaya juga ke? Aku percaya. Farid, maksud kau kampung kita boleh kaya dengan jet kotan ni? Betul, Ketua Kampung. Buka Lombong, projek besar. Sekali Lombong ni, berjalan, semua orang kampung, lelaki perempuan, tua muda, boleh kerja di Lombong. Tak payah lagi tinggalkan kampung halaman. Betul Pakcik Ketua Kampung. Duit jual nanti. Farid sebelum ni juga nak guna untuk bina Lombong untuk kampung. Kami tak macam setengah orang. Rakus tak tahu malu. Kau, Bagus. Baguslah. jangan berangan bukan-bukan. Beberapa kali sebelum ni, kau jumpa hasil gunung, tu nasib kau baik. Tak bermakna nasib kau sentiasa baik. Farid, tapi kita tak ada alat belah batu profesional. Kalau macam tu, Alat ni, aku boleh uruskan. Dulu, aku pernah kerja di kedai anti bandar. Jadi pembantu kedai. Belah batu taklah susah sangat. Cuma perlukan mesin pengisar sudut. tak sangka kau ada kemahiran ni. Ramai orang tengah lihat, tak senang nak ambil mesin belah batu dari sistem. Nasib baik kau boleh uruskan. Pakcik Sandar. Baik, terima kasih. Mesin pengisar sudut, saya ada di rumah. Farid, nanti dalam beberapa hari, kalau Lombong tu betul-betul dibuka, boleh tak beri saya kerja? Boleh, Pakcik. Apa nak bangga sangat? Aku rasa ini cuma longgokan batu tak guna. Kalau betul, boleh dapat jet kotan, jumpa Lombong Jet, kampung kita
memang ada harapan kaya. Ketua kampung, nanti kita bina sekolah, bina jalan raya, supaya semua orang hidup senang. Aku cakap apa? Gembira awal sangat? Mungkin cuma batu tak guna. Mula, Farid, ini kejetkotan. Yang kau cakap tu? Aku tengok. Nilainya tak setanding marmar pun. Kenapa jadi macam ni? Tak, Farid, jet kota ni memang susah nak jumpa. Sekali tersilap pandang, tak apa. sistem. Lapisan luar. Tebal 20 hingga 30 cm. Batu berkapur biasa. Terasnya badan biji jet kotan. Rupanya lapisan batu tebal sangat, tak kena potong. Ayo, Jed kotan konon. Nak buka lombong konon? Sekarang, malulah kan? Biar aku. Masih tak nak mengalah? Diam kau. Ada. Batu mentah jet kotan. Memang ada. Farid jumpa Jed Kotan. Kan saya cakap, Ini, mana boleh jadi? Gunung mana ada Jed kotan? Farid? Hebatnya kau. Farid, Sidi, kamu berdua sudah bercinta? ya, Mak, saya belum sempat beritahu Mak, saya dengan Siti sudah bercinta. Alamak! Bagus, bagus. Hari ini keluarga kita, 2 kegembiraan datang serentak. Farid, batu ini? Jed kotan ini? Bukan kata untuk saya ke? Saya tak nak 10 juta ringgit tu. Batu jed ini, beri pada saya. Ayo. Siapa yang kata batu ni macam batu dalam jamban? Beri pun tak nak. Saya waktu tu tak tahu pun. Ketua kampung, lombong jet ini sumber awam. Tak boleh dikuasai seorang. Esok kita bawa penduduk cari urat biji di gunung. Buka lombong. Bawa penduduk capai kemakmuran bersama. Bagus. Kampung kita ada pusat tanaman, sekarang ada lombong. Hidup kita makin senang. Lombong ini mesti beri kau kuasa pengurusan tertinggi. Kau jadi rakan kongsi tertinggi. Baik, Ketua kampung. Saya tak akan mengecewakan kepercayaan Tuan. Farid, esok cari sumber biji. Saya dengan Azlan ikut sama boleh. Ayo. Nak ikut menumpang lagi? Mari semua. Tolong saya cari urat biji. Lagi cepat. Farid, gunung ni luas sangat. Kami pun tak tahu mana ada lombong jet. Terdapat urat biji jet khotan. 3 kilometer dari sini. Hos, sila cari dengan teliti. 3 kilometer arah barat daya. Urat biji di situ. Azlan Rahman, cepat. Kita kena cepat cari lombong jet. Jom. Alamak. Kenapa awak jalan laju sangat? Penat aku nak mampus. Awak tak faham apa-apa? Kalau kita dapat cari awal batu jet, sembunyi-sembunyi bawa balik beberapa ketul, wang hantaran kahwin, kan dah ada? Betul kata kau. Jom. Pak Cik Iskandar, jangan peduli mereka. Kita cari kita punya. Jom. Sudah hampir sejam kita cari. Tapi langsung tak nampak. Urat biji. cuba cari lagi. Semalam aku sendiri nampak Farid jumpa Jed Khotan. Farid, kenapa kita tak pergi semalam? Cari di tempat jumpa batu mentah. Tempat ini tak nampak macam ada urat biji. Di sekitar Batu Karang, cuma ada beberapa batu mentah. Pusat sebenar urat biji ada dekat sini. Ketua kampung. Farid Rahman. Pak Cik Zakaria, kenapa Pak Cik datang? Saya dengar daripada ketua kampung. Di sini ada lombong jet. Saya datang tengok. Oh! Encik pun pandai pasal biji. Mestilah. Saya ini profesor jemputan. University Geology. Buka kedai antik. Cuma minat sampingan je. Baguslah. Pak Cik Zakaria, tolong kami tengok mana ada lombong jet. Mari, saya periksa. Jet ni sembunyi di mana? Ayo, pinggang aku ni, Farid. Sini semua saya dah cari. Langsung tiada lombong jet yang kau cakap tu. Farid Rahman ni. Kau jangan-jangan tipu semua orang? Semua dah kamu cari. Hah? Kamu tak jumpa. Tak bermakna orang lain tak jumpa.
Sana ada pakar geologi lagi? Pakar geologi ke? Farid, kawasan sini semua saya dah lihat. Ikut struktur geologi ni. Tak nampak ada lombong jet. Tiada. Mana mungkin tak ada? Pakcik Zakaria, kau silap pandang ke? Betul. Semalam saya nampak sendiri Farid bawa balik batu jet Khotan. Mana mungkin tak ada? Mungkin Farid ni sengaja bawa kita ke tempat salah. Saya rasa dia nak ambil sorang-sorang. Diam. Farid ni banyak dah sumbang untuk kampung kita. Bukan sikit pun. Saya percaya pada Farid. Saya pasti pusat urat biji dekat sini je. Cuma tempat tu yang belum dicari. 100 meter depan ada jet Khotan. Banyak sangat. Tahniah, hos. Pusat urat biji dah jumpa. Pusat urat biji ada kat sana. Jom. Semua batu kapur je ni. Mana ada jet? Nak tengok Farid ni berlakon sampai bila? Sistem tukar gerudi pahat gunung kuat. Pertukaran berjaya. 300 mata pengalaman digunakan. Ikut struktur geologi ni, mustahil ada jet Khotan. Apapun, aku percaya Farid. Aku pun percaya. Kalau bukan Farid, kampung kita tak akan dapat bina pusat tanaman. Jom kita tolong. Beberapa hari lepas, dia masih penganggur. Sekarang dah penting pula. Mark, jom kita tengok kalau Farid tak jumpa. Lombong jet hari ni, siapa lagi nak anggap dia penting? Jom. Tengok. Memang batu kapur luas. Aku dah cakap apa? Farid tipu kita. Tak ada lombong jet sini. Farid, kau kejar nama macam ni? Patut ke dengan kepercayaan kami? Boleh tak diam sikit? Tahniah, Tuan. Jumpa lokasi lombong jet Khotan. Kemahiran tenaga ajaib terbuka. Masa rehatnya agak lama. Sila gunakan dengan berhati-hati. Tepat di sini. Tepat di sini ni, Ini memang batu kapur besar. Mana ada jet Khotan? Walaupun ada jet di sini, kita tak bawa alat pun tak boleh pecahkan gunung. Farid, kita balik ke kampung dulu. tengoklah. Tenaga luar biasa. Gunung Jet. Rupanya Gunung Jet. Lombong jet Khotan. Jumpa! Memang jet yang bagus. Jet berkualiti tinggi. Bagus. Baguslah. Kan saya cakap Farid boleh harap. Memanglah. Farid kita tak sama macam orang tertentu. Sendiri tak jumpa. Salahkan orang lain pula. Ini tak mungkin. Aku di Bandar Rahman, dah lama tinggal. Mana mungkin ada lombong jet di sini? Tahniah, Tuan. Jumpa urat biji jet Khotan. Pencapaian Raja Jelajah Gunung tercapai. Kemahiran pulangan kaya mendadak terbuka. Setiap penduduk kampung yang cari duit, dengan harta karun Tuan temui, Tuan akan dapat. Pulangan berganda. Maksudnya, bila tapak lombong siap, aku baring tidur je di rumah. Pun boleh dapat duit. Maknanya aku boleh bersara awal. Farid, awak jumpa lombong jet. Kampung kita ada sumber kewangan yang berterusan. Kita dah janji awal, awak jadi pengurus lombong tertinggi. Haha. Saya tak setuju. Awak tak setuju? Kenapa awak tak setuju? Sebab saya anak sulung keluarga Rahman. Farid. Lombong ini mesti bahagi separuh dengan aku. Betul, Farid. Kami tak minta banyak pun. Awak dulu sangat pemurah. Bina pusat tanaman untuk kampung. Kita kan keluarga. Awak takkan tak setuju, kan? Saya tak setuju. Aku kan anak sulung. Awak anak sulung keluarga Rahman. Tak penat ke cakap macam tu? Aku pun dah bosan dengar. Saya cakap sekali lagi. Lombong ini milik semua. Tak boleh dirampas sendiri. Mark, kata sesuatu lah. Saya dah faham. Farid, lombong jet ni benda baik sangat. Kalau beri orang lain, sayangnya. Lombong ni awak jumpa? Maknanya milik keluarga Rahman. Saya cakap, tak boleh. Lombong ni saya jumpa. Tapi saya dan mak saya pun tak akan ambil lebih. 1 sen pun. Kalau macam tu, berikan kerja kat abang sepupu awak. Jadi ketua kecil. Dalam lombong. Lagipun, orang keluarga Rahman
Tak boleh hilang muka di luar. Tak mungkin. Siti, kita pergi. Cepat turun gunung. Beritahu Makcik Aisyah berita ini. Dia pasti gembira. Baik, jom. Kau, Farid! Kau langsung tak hargai. Keluarga Rahman ke? Mak, saya jumpa Lombong Jet. Nanti, keluarga kita boleh hidup senang. Farid dah balik. Baguslah. Saya dah tahu anak saya yang paling berjaya. Mak. Mak batuk berdarah. Cepat kita pergi hospital. Ini sakit lama saya. Pergi hospital periksa, tak ada apa-apa serius. Cuma kata kena tambah tenaga dan darah. Betul ke? Mak tak tipu saya. Kita dah kaya sekarang. Bukan tak mampu rawat. Nak tipu apa? Baiklah, Mak. Nanti saya naik gunung lagi. Cari ganoderma dan ginseng untuk Mak. Tambah tenaga dan darah. Saya ikut sama. Sistem, cari lokasi ginseng. Baik. Carian ini guna 1000 mata pengalaman. Terdapat di bawah tebing lereng utara pedalaman gunung. Ada ginseng darah 100 tahun. Boleh tambah tenaga dan darah. Nilai Rp325.000. Ginseng darah 100 tahun. Bagusnya, ginseng darah ini ubat kuat. Dengan ini, sakit lama mak aku pasti boleh sembuh. Farid, bila kita nak naik gunung, Kita pergi sekarang. Nak gali harta besar untuk kuatkan badan mak aku. ada lagi benda baik? Lebih berharga daripada ganoderma dulu. Gunung sejuk. Pergi cepat, balik cepat. Baik, Mak. Mak tunggu rumah dengan tenang. Kami pergi dulu. Mak, dia orang mesti naik gunung lagi. Cari barang baik. Jangan biar dia orang ambil semua. Ayo, jangan risau. Kawasan lereng utara tu kan dekat kubur nenek moyang keluarga Rahman. Nanti, kita cakap ia harta pusaka. Dia mesti kena bagi. Mak, bila lagi aku boleh jadi ketua lombong ni? Alamak, jangan gelisah. Mak ada cara. Betul. Cepatlah bagi tahu cara apa. Farid, hari ni nak naik gunung. Cari ginseng untuk mak dia. Aku dah letak perangkap. Di laluan dia mesti lalu. Bila Farid cedera, lombong tu tak ada pengurus. Kau kan anak sulung keluarga Rahman. Jawatan ketua tu. Siapa lagi kalau bukan kau? Mak, pandai betul, Mak. Tahniah, Hos. Lokasi ginseng darah 100 tahun ditemui. Boleh tukar penyodok gali tepat. Siti, tolong tengok-tengok orang. Baik. Mak, betul ke dia orang boleh jumpa ginseng? Aku dah curi dengar dari atas pagar rumah Farid. Farid hari ni nak naik gunung cari ginseng. Mesti betul. Aku jumpa. Ginseng darah 100 tahun. Wah! Bentuk dan warnanya boleh jual ratusan ribu ringgit. Bawa balik untuk Makcik Aisyah, memang sesuai. Apa? Ratusan ribu. Kamu ikut kami? Farid, tinggalkan ginseng darah itu. Lereng utara ni adalah kubur keturunan sebelah luar keluarga Rahman. Ikut patut ia harta pusaka. Hak milik Azlan kami. Cepat serahkan. Kalau tak, nanti awak susah. Apa awak merepek ni? Kubur keluarga awak di selatan gunung. Langsung tak ada kaitan. Jangan cakap karut. Ni Farid yang gali bersusah payah. Tak bagi. Saya tak benarkan kamu pergi. Dengar ya. Ginseng darah ni untuk mak saya tambah tenaga. Takkan sesiapa ambil. Mak kamu tu balu separuh kaki dalam kubur. Tambah tenaga buat apa? Barang baik macam ni, patutlah untuk Azlan kami tambah tenaga. Dia anak sulung cucu sulung. Betul, betul. Mari cakap lagi sekali. Apa salahnya saya cakap lagi? Seorang balu yang suami dah mati, mana boleh lebih berharga daripada Azlan kami? Betul, betul. Saya koyak mulut awak. Siti, Berani awak? tak apa. Aku ada cara. Kau nak ginseng darah 100 tahun ni. Apa maksud kau aku nak? Ini memang hak kita. Dengar sini.
Ginseng ni ada semangat. Boleh lari. Percaya tak? Aku tanam balik, korang takkan jumpa lagi. Dah banyak sangat tengok drama pendek ke? Ginseng ni depan mata aku. Mana boleh lari? Jom kita cuba. Rohana Baharom, Azlan Rahman. Ginseng darah ni aku dah tanam. Kalau korang pandai, gali sendiri. Mark, ini ada tipu tak? Kita nampak dia tanam ginseng darah ni. Mana ada tipu? Sistem, Ya, Tuan. aktifkan fungsi perlindungan harta karun untuk ginseng darah. Set perangkap sebagai perangkap jerat binatang. Diterima. Fungsi perlindungan harta karun diaktifkan. Selain Tuan, sesiapa menghampiri ginseng darah 100 tahun akan picu perangkap jerat binatang. Farid Rahman, baguslah kau faham. Lepas aku gali ginseng darah 100 tahun, kalau aku happy nanti, aku mungkin baik hati. Tak ganggu keluarga kau lagi. Betul tu. Jangan halang. Jangan delay aku gali ginseng. Nanti aku ajar kau. Silakan. Farid Rahman, ginseng darah 100 tahun ini untuk Makcik Aisyah tambah tenaga. Tak boleh bagi mereka? Jangan risau. Mereka takkan dapat gali. Patutnya di sini, mana ada? Mungkinkah Farid tipu kita? Aduh. Perangkap binatang. Farid, kau pasang perangkap tangkap Azlan. Farid. Aku tak akan lupakan ini. Dah aku cakap, ginseng ni ada roh, boleh lari. Korang tak nak percaya. Nah, dah jadi macam ni. Tercedera, kan? Kau masih nak menipu? Jelas-jelas kau yang sorokan ginseng darah tu. Siap pasang perangkap lagi? Kau sengaja buat semua ni? Kalau aku kata, Aku boleh jumpa balik ginseng tu? Mana boleh? Kita dah korek seluruh kawasan ni. Yang ada cuma perangkap. Mana ada ginseng darah? kalau macam tu, tengok baik-baik. Kalau aku berjaya gali ginseng tu keluar, korang jangan sesekali lagi usik keluarga aku. Berlakon lagi? Memang tak ada ginseng darah di sini. Ginseng darah tu pasti disorokkan oleh kau. Jauh sikit. Ini... Mana boleh jadi macam ni? Mungkinkah ginseng dah jadi makhluk ajaib? Boleh lari? Fungsi perlindungan harta karun sistem memang berkesan. Macam mana? Sekarang korang ada apa lagi nak cakap? Nampaknya ginseng darah ni memang ada rohnya. Dia tahu siapa tuannya. Farid, kita pergi. Baiklah. Mak, macam mana? Ginseng darah tu bernilai RM325,000. Mak lupa ke? Aku dah letak perangkap binatang. Kat jalan mesti lalu kat bawah gunung. Lepas Farid cedera, apa ginseng darah, apa lombong, semua jadi milik kita. Sinilah, perangkap binatang ada depan. Tunggu. Tipu hela kecil macam ni, nak buat aku cedera? Siti, kita lompat saja. Kenapa? Ada perangkap binatang yang Rohana Baharom pasang di sini. Dia nak kita cedera supaya dia ambil ginseng darah. Kita lompat saja. Baik. Rohana Baharom ni memang degil macam dulu. Tak apa, kita biar dia tanggung akibat sendiri. Baik. 3, 2, 1. Macam mana boleh? Mereka tak pijak pun perangkap yang aku pasang. Mak, Mak ada pasang. Perangkap ke tak? Memang letak sini pun. Alamak. Sendiri pun tahu tak mana. Kenapa masih pijak? Farid! Mesti Farid sengaja buat aku pijak. Jom, cepat pergi jumpa doktor kampung. Ini ke ginseng darah. Dengar sebatang boleh jual mahal. Kamu simpan baik-baik. Mak, ginseng darah ni untuk Mak tambah tenaga dan darah. Aku pergi masak supaya untuk Mak. Barang mahal sangat ni. Bagi saya makan sayanglah. Ibu. Bagi ibu makan, mana boleh kata sayang? Lagipun, hari baik kita belum lagi tiba. Kalau ibu tak jaga, kesihatan macam mana? Baiklah. Saya dengar cakap Siti.
Farid. Saya datang bawa wang untuk awak. Ketua kampung ini, Lombong dah mula untung? Lombong baru sahaja mula dibina. Ni wang dari pusat tanaman kampung kita. Kumpulan pertama herba dah berjaya dijual. Jual sampai RM1,105,000. Bagusnya. Ikut bahagi 10%, awak patut dapat RM110,500. Terima kasih Pak Cik Ketua Kampung. Kebetulan pula, saya memang perlukan duit sekarang. Ada masalah di rumah ke? Farid, saya ada simpanan sikit. Awak ambil dulu untuk gunakan. Tak payah. Sebab saya sekarang ni, kumpul duit untuk simpanan kahwin. Alah! Saya belum kata nak kahwin dengan awak lagi. Mengesan batu biji jet hitam semula jadi. Di atas gunung. Tekstur lembut, boleh dikorek secara pukal. Batu biji jet hitam. Siti, ikut saya naik gunung. Ada harta baru. Baik, Harta baru apa pula? Mungkinkah lebih berharga daripada jet khotan? Ketua Kampung, nanti awak akan tahu. Okeylah, saya tak ganggu korang berdua dah. Hari pun dah nak malam. Pergi awal balik awal. Dan perlahan, Ketua Kampung. hujan jalan licin. Kita bawa ini. Baik. Siti, tolong kutip batu yang hitam begini. Farid, batu ini rasa licin dan sejuk. Mesti bernilai tinggi kan? Dua orang tu asyik naik gunung. Mesti dah jumpa cara nak kaya lagi. Aku kena awasi betul-betul. Ini namanya jet hitam. Lepas diproses, harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada jet khotan biasa. Tepat untuk tambah stok Lombong. Okey. Jom. Jet hitam? Aku tak nampak pun. Mana satu jet hitam ni? Kalau tak ajak aku kongsi untung, aku akan dedahkan sifat sebenar kau pada semua orang. Dengar sini. Budak Farid tu, dekat mata air gunung, dah jumpa barang berharga. Dia nak jual sorang-sorang. Memperbodoh orang kampung. Tak mungkinlah. Dulu Farid sumbang duit bina pusat tanaman lagi. Itu semua pura-pura? Lepas jumpa lombong jet, dia dah lupa daratan. Kalau jet hitam tu dijual, boleh dapat berjuta-juta ringgit. Betulkah? Kalau betul macam tu, memang tak berpatutanlah. Aku nampak dengan mata sendiri. Mari, kita pergi tuntut penjelasan. Memandangkan lombong ni milik kampung, barang berharga kena dikongsi semua. Aku ikut tengok sekali. Jom. Farid, serahkan jet hitam tu. Apa-apa yang digali, mesti dibahagi sama rata. Apa awak merepek? Ni semua kami yang susah payah kumpul. Dah lama rancang nak hantar ke Lombong untuk bahagi keuntungan dengan kampung. Siapa percaya karut awak? Kalau hari ini tak serahkan barang, aku tak gerak dari sini. Dah dengar cerita? Azlan, you lagi yang buat hal. Ketua kampung, Farid sorokkan jet hitam. Hari ini aku nak minta keadilan. Farid dah telefon aku, dah berbincang. Jet hitam ni nak diproses. Jadi barang kemas untuk jual. Nanti semua orang kampung dapat bahagian. Aku pun nak guna sebahagian duit untuk bina laluan kecil mata air gunung. Senang semua ambil air nanti. Entah dia ada sorok atau tak, Entah aku sorok atau tak. Tapi awak pasti dah sorok. aku jumpa ni tepi jalan. Wah, berlagak marah-marah. Nak dakwa kami curi? Rupanya awak sendiri nak curi cari kambing hitam. Korang dah dapat banyak duit dah. Aku kutip sikit ni. Apa hal dengan korang? Diam. Farid ni pemimpin bawah kampung kita makmur. Dia wira kita. Kalau awak fitnah dia lagi, awak rasa aku tak halau awak keluar kampung Sungai Besar? Farid, awak tunggulah. Pergi. Rohana Baharom. Dengan Azlan Rahman ni tak habis-habis. Asyik nak ambil kesempatan.
Tak apa, yang bersih tetap bersih. Kami semua percaya, peribadi Farid Rahman. Betul tu, Mak. Janganlah risau. Kalau langit runtuh pun, ada anak Mak yang sanggup tanggung. Wah, manis mulut pandai memujuk. Hai, Pakcik Zakaria. Baguslah. Pakcik Zakaria kata jet hitam ini berkualiti tinggi. Dia sanggup beli dengan harga mahal untuk barang kemas yang sudah diproses. Kalau macam tu, cepatlah kita hantar. Bahan biji ke tapak lombong. Proses awal, untung awal. Baik. Mata pengalaman tambah 200. Buka kunci kemahiran menggilap batu jet. Host boleh hasilkan ukiran jet bermutu tinggi. Ukiran jet bermutu tinggi. Seperti kata pepatah, nilai separuh pada jet, separuh pada ukiran. Dengan cara ini, keuntungan tapak lombong boleh berganda lagi. Farid, Mak nak tanya. Bila awak rancang nak kahwin dengan Siti? Mak, kenapa tiba-tiba tanya pasal ni? Siti ni gadis yang sangat baik. Takkan tak nak cepat-cepat kahwinkan dia? Barulah Mak rasa tenang. Jujurlah pada Mak, awak nak tak nak kahwin dengan Siti? Nak. Tapi saya nak tunggu tapak lombong untung, baru nak melamar dia. Bagus. Dengan kata-kata awak ni, Mak dah rasa lega. Mak Cik Aisyah, Farid. Saya tengok cuaca ni, nampaknya nak hujan. Saya balik dulu. Okey. Bye. Bye. Siti jalan perlahan-lahan. Datang lagi lain kali? Baik. Ramalan cuaca cakap, malam ini ribut petir. Farid, kita kemaskan semua herba ini. Ya. Baik. Amaran segera. Di bawah pokok akasia tua dalam hutan, ada kayu gaharu semula jadi. Selepas ribut, baunya akan keluar. Nilai berjuta ringgit. Kayu gaharu 100 tahun begini. Jarang jumpa. Di pasaran antik. Kayu gaharu apa? Farid, kau takkan nak naik gunung lagi. Mak, atas gunung ada kayu gaharu yang jarang-jarang jumpa. Itu kayu gaharu yang orang kaya guna dalam drama TV tu. Tunggu esok cuaca cerah, baru kau pergi cari. Mak, kalau tak cari waktu hujan, bila cuaca cerah, susah nak jumpa nanti. Alah, apa kayu gaharu ke herba ke? Semua tu tak penting daripada nyawa anak Mak. Hujan, jalan atas gunung licin. Tunggu esok cuaca baik baru pergi. Mak, kalau hujan berhenti, memang takkan jumpa dah. Tak boleh juga. Kau dengar cakap, pergi tidur dalam rumah. Baiklah, aku pergi esok. Barulah anak Mak yang baik. Lepas cuaca cerah nanti, sistem tak dapat kesan. Bau kayu gaharu dah. Lagipun kayu gaharu ni, jenis kayu terpendam besar. Aku sendiri pun tak tentu boleh angkat. Farid, saya nak bagi tahu je, lombong kita tu sudah mula digali. Minggu depan dah untung. Alamak, Pakcik. Memang cakap betul. Hehe. Alah, mana ada. Kalau bukan awak jumpa lombong jet, lagi cakap pun saya takkan dapat duit. Pakcik datang tepat. Saya nak bagi tahu hal. Farid, cakaplah. Selagi termampu, saya pasti tolong. Pakcik. Gunung ada kayu gaharu juta. Kayu gaharu? Gunung ada benda berharga macam tu? Kenapa awak tak cari sendiri? Alamak, saya tahu kayu gaharu tu tertanam bawah pokok akasia. Tapi tak pasti di mana. Itu senang. Saya panggil penduduk, naik sama cari. Air, duit jual kayu. Kita bahagi 7-3, boleh? Ketua kampung, awak ni terus terang betul. Hahaha. Farid, macam ni. Hari ini jangan naik gunung. Pusat tanaman kita. Beberapa hari nak tuai herba. Tolong pantau sikit. Saya bawa penduduk naik. Baik, saya pun nak teman Mak. Sejak balik kampung, asik jelajah gunung je. Jarang teman dia. Awak ni memang anak yang baik hati. Hahaha. Farid? Farid? Siti sampai. Farid mana? Mungkin naik bukit. Kenapa hari ni tak ajak aku? Siti jalan bukit licin. Banyak binatang buas. Lain kali, kerja macam tu, biar Farid je buat. Awak ni, ikut je saya, duduk rumah rilek. Makcik saya tolong. Siti ni, budak baik hati. Ayo, sibuk berlakon rukun. Mertua menantu ke? Rumah korang dah kena musibah. Ayo, ini ke Rohana Baharom. Yang jatuh longkang. Kena perangkap tu? Kenapa? Sehari tak kena marah. Hati tak selesa? Nak kena marah lagi? Awak, perempuan celaka. Haish, lepas ni korang cuma boleh carut je. Kak Ipar, awak cakap macam tu. Maksud apa? Maksud apa? Maksudnya, awak Aisyah Nordin pembawa malang? Suami dah mati, nak anak mati pula?
Jangan mengarut. Pergi, pergi, pergi. Aku tak mengarut. Budak celaka Farid tu mesti mati kat bukit, tak balik. Apa awak cakap? Rohana Baharom, awak maksud apa? Korang tak tahu? Semalam hujan lebat, kat bukit ada tanah runtuh. Kampung jiran, ramai yang mati. Pada masa ini Farid berani naik gunung. Sama saja cari maut. Tidak. Tak mungkin. Farid dia begitu hebat. Dia pasti selamat. Siti, Farid dia yang paling tahu bentuk muka bumi di gunung. Dia takkan apa-apa. Yang mati lemas, biasanya pandai berenang. Semakin tahu bentuk muka bumi, semakin mudah diterangkap, nekat ambil risiko. Kau, Ketua kampung? Betul. Cari ketua kampung tolong Farid. Siti, Bila Farid mati nanti, semua industri ini kan jadi milik keluarga Rahman. Pada masa itu, anak saya Azlan sebagai cucu sulung. Apa Lombong, pusat ternakan, semua milik keluarga kami. diam kau. Selama ini Farid masih kecil. Aku dah lama sabar. Sekarang kalau Farid kena apa-apa malang, aku tak nak hidup lagi. Kau pun jangan harap nak hidup. Gila kau, berani kau pukul aku? Berani kau pukul aku? Pukul kau. Aku pukul kau, apa salahnya? Aku beritahu kau. Aku dah lama sabar. Aku lawan kau habis-habisan. Siapa berani sentuh mak aku? Farid. Syukurlah kau selamat. Baguslah. Mak, apa yang mak cakap ni? Mana mungkin aku ada masalah? Farid, kau tak naik? Taklah. Pergi pusat tanaman. Tengok mereka tuai herba. Mak, kenapa dengan awak semua? Farid. Rohana Baharom tu mulut bawa sial. Dia kata kat atas gunung ada aliran lumpur batu. Kata kau dah mati kat atas gunung. Anak mak risau sangat. Saya tak naik gunung. Ketua kampung yang bawa orang kampung naik gunung. Ketua kampung naik gunung? Farid. Ketua kampung dah tua tu. Kenapa dia nak ke gunung pula? Ketua kampung naik gunung untuk cari kayu gaharu bagi saya. Saya dengar kata, kat gunung ada aliran lumpur batu. Farid Rahman, kalau apa-apa terjadi pada ketua kampung, itu semua salah kau. Nanti kita tengok macam mana kau nak jadi ketua di Lombong tu. Jangan mengarut. Rohana Baharom, daripada sibuk nak tahu, kalau saya boleh jadi ketua ke tak, baik awak fikirkan anak awak sendiri. Anak saya? Anak saya kenapa? Azlan Rahman dengar, kalau jumpa kayu gaharu boleh dapat duit, dialah yang pertama lari naik gunung. Anak saya, kenapa jadi macam ni? Tak. Farid Rahman, kalau anak saya, kenapa apa malang aku habiskan kau? Farid. Baguslah. Syukur kau selamat. Mak, tengok mak gelisah sangat. Saya ini sihat sejahtera je. Yang penting kau sihat. Oh ya, Farid. Siti dengar kau kena musibah. Dia risau sangat. Baru nak cari ketua kampung. Nak pergi ke gunung selamatkan awak. Mak berehat dulu. Saya nak cari Siti. Farid. Siti ni memang budak baik. Dia asyik fikirkan awak je. Nanti awak kena layan dia baik-baik. Saya tahu. Farid. Pasangan kekasih ni. Farid. Awak buat saya cemas. Saya ingat tak jumpa awak lagi. Allah, janganlah nangis. Buktinya saya okey je. Farid. Hari ini masa saya cari awak, saya dah faham satu perkara. Faham apa? Saya tak boleh terima kehilangan awak. Saya nak kahwin dengan awak. Mak saya ada sini. Anggap je saya tak ada. Siapa pun yang ada sini hari ini tak penting. Esok kita pergi daftar kahwin. Bagus, bagus. Sekarang saya bukan ada anak lelaki yang berjaya je. Tapi ada juga menantu yang baik dan faham hal. Mak, semalam mak marah sangat. Badan tak selesa sejak tadi. Sekarang macam mana? Mak okey je. Mak sekarang ni hati riang gembira. Makcik Aisyah, jaga kesihatan baik-baik. Nanti banyaklah menikmati hidup senang. Budak dungu. Panggil makcik lagi ke? Mak. Ya. Farid.
Farid. Ya. Awak ni dah kahwin ke? Wah. Siti ni cepat betul uruskan hal. Pakcik Iskandar, ada apa hal? Sekolah dan rumah jagaan orang tua sudah mula dibina. Semua penduduk kampung sangat berterima kasih pada awak. Lombong kita pun sudah mula dapat untung. Ini bahagian awak. RM3,250. Banyak sungguh. Nampaknya kampung kita benar-benar nak hidup senang. Cuma hidup sesetengah orang rasanya tak akan senang. Ketua kampung? Maksud ketua? Azlan Rahman dengan Rohana Baharom kan? Memang betul. Saya rasa tak lama lagi mereka akan datang menagih untung. Farid Rahman, budak celaka. Kau nak bunuh kami berdua ke? Semalam Azlan pergi cari kayu gaharu untuk Farid, tapi jatuh patah kaki. Tuhan, kenapa tak turunkan petir? Pukul budak celaka ni? Semalam ramai yang naik gunung, cuma Azlan Rahman saja yang kena musibah. Mesti sebab buat banyak jahat, kena balasan. Betul. Kalau Tuhan betul turunkan petir, yang kena pukul dulu, pasti kamu berdua. Kau. Kau. Kamu tunggulah. Sekarang kampung ada lombong dan tanah. Nak majukan pelancongan pun dah rancang. Kalau Rohana Baharom tak buat kacau, mungkin dia boleh hidup senang sederhana. Alamak. Orang macam dia ni, tamak dan tak tahu malu. Tak pernah puas. Bagi peluang banyak mana pun, dia tak akan ambil. Asyik nak untung tanpa usaha je. Mana mungkin hidup senang? Betul juga. Tak payah kisah dia. Rumah kita ni, banglo di hujung barat kampung, dah siap. Hari ini kita pindah masuk. Lepas ni, setiap hari hidup kita seronok. Baik. Ikut suami, nanti hidup seronok setiap hari.